Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertubuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. Anak ini, insyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, bersama-sama lagi kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengupaskan berkenaan dengan satu tajuk yang kita begitu menarik sekali, iaitu bual bicara kahwin ketika belajar. Yang bersama-sama kita pada hari ini iaitu seorang panel daripada Universiti Sains Malaysia USIM dan merupakan pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah, iaitu saudara Lokman Hakim bin Zaini. Dan insya-Allah hari ini kita punya live adalah dengan kerjasama daripada Persatuan Sayang Al-Quran, seperti yang kita lihat video teaser sebentar tadi. Dan insya-Allah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Pertumbuhan Sayang Al-Quran, bolehlah ke Akademi Tahfiz Al-Islah di Facebook, insya-Allah. Okay, baiklah. Tanpa membuang masa, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan kita punya panel pada hari ini. Assalamualaikum Saudara Lokman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah sihat. Saudara Alhamdulillah. Fahmi macam mana, sihat? Alhamdulillah sihat juga. Tu dari mana tu? Dari mana Dari rumah ni. Siaran langsung dari rumah masih. Siaran langsung dari rumah. Okey, kita sembang santai je. Kalau okey so tak perlu kata stres kan. Tak ada. Kita lebih kepada bersembang-sembang lah. Orang kata walaupun kita punya slot nama dia bual bicara, tapi kita masih mengekalkan konsep sembang santai. Okey, baik. Jadi untuk yang pertama sekali kita mohon panel kita untuk memberi sikit introduksi, nama, asal, umur, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Lokman Hakim bin Zaini. Asal saya Selangor, lahir kat Kelang lah tapi membesar di Shah Alam. Kemudian umur saya sekarang ni tahun 2021 berumur 23 tahun. Dan latar pendidikan saya bermula di Sekolah Rendah Kebangsaan Subang Bistari. Kemudian selepas graduasi saya sambung ke Sekolah Menengah Sains Tahfiz, Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz, Semesta Mawib. Selepas habis Semesta Mawib, saya sambung diploma. Diploma Tahfiz wal Qiraat di Darul Quran, JAKIM. Dan terkini dan masih lagi saya sambung degree di USIM dalam bidang syariah, undang-undang dan syariah. Okey, baik. Terima kasih Saudara Lokman atas pengenalan diri. Okey, so Saudara Lokman merupakan berumur 23 tahun dan masih menuntut dan masih belajar dan sudah pun berkahwin. Jadi itulah kita punya point pada hari ini. 23 tahun, masih belajar dan sudah berkahwin. Jadi untuk kita lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, kita nak tahulah serba sedikit. Bila Saudara Lokman berkahwin? Dan kalau bolehlah cerita serba sedikit lah perkenalan sehingga ke jenjang perlamin. Kalau boleh, sikit saja. Kalau boleh. Silakan. Okey, saya try lah. Okey, saya kahwin 1 hari bulan 8 2020, tahun lepas. Kami tunang pula masa tu bulan 1. Jadi kiranya dalam gap dalam 6 bulan lah sebelum perkahwinan. Cerita kami pula simple je, macam saya kenal isteri time sekolah menengah. Lepas tu time sekolah menengah tu biasa-biasa lah, jumpa-jumpa senyum macam tu je lah. tak ada cerita lebih lah. Lepas tu
Lepas tu habis sekolah, kita stay in contact. Lepas tu diploma, masing-masing diploma kan. Saya diploma dekat Darul Quran dekat Kuala Lumpur Baru. Dia pula diploma dekat UiTM UiTM Seri Iskandar. 3 tahun dekat sana, dekat Perak sana. Lepas tu masing-masing stay in contact je lah macam tu. Lepas tu masuk degree, dah habis first sem tu, rasa macam nak kena kahwin je. Lepas tu lepas first sem tu lah kami bertunang. Bertunang bulan 1, bulan 8 kahwin. First sem tahun pertama? Hujung sem 1. Tahun tu umur berapa? 20? Masa tu umur baru awal-awal 23 tahun. Awal 23 tahun. Silap 22 tahun. 22 tahun. 22. Awal Kemudian 22 23 kahwin. 22 juga kahwin. 22 juga kahwin tahun lepas. Alhamdulillah. So kita ucapkan tahniah kepada saudara Luqman Hakim kerana telah berumah tangga pada usia 22 tahun, betul? Betul. Okey, jadi dia mulakan dengan pengenalan di sekolah dan sebagainya kan. Kemudian kata ada LDR kan for a while kan. Ketika lepas habis belajar menengah sehingga ke orang kata pertunangan tu ada LDR sebentar. Itu saya faham. Okey, baik, cerita yang menarik. Okey, kita nak kupas lebih lanjut berkenaan isu ini dari sudut pandang seorang pemuda yang sudah berumah tangga ketika di alam pembelajaran. Jadi kata kepada viewer yang menonton live kita pada hari ini, bolehlah share sekiranya ada macam sahabat ataupun anak-anak yang rasa macam dia ada terniat untuk kahwin muda, bolehlah share, bagi tahu orang. Okey, hari ini kita ada satu slot nak bincang pasal kahwin muda ni. Mungkin diorang bila mendapat lebih input berkenaan dengan isu ini, insya-Allah. Baiklah, kita baca sedikit komen di page live kita. Muhammad, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Jadi kemudian Muhammad juga kepaduan. Yes, padu. Orang kata sesuai dengan kata orang kata apa tu? Trademark Mantap Share, iaitu alamak Mantap Share. Okey, kita memang kepaduan. Kita akan memberi kata konten-konten yang padu insya-Allah pada setiap hari. Baik. Kata sambung pada soalan. Okey, iaitu yang seterusnya, apakah reaksi keluarga berkenaan kahwin awal? Kadang ada yang keluarga menerima, ada keluarga yang menolak, ada keluarga yang perlukan negotiation dan sebagainya kan. Jadi apa orang kata reaction lah ataupun reaksi keluarga Luqman Hakim dan juga keluarga orang rumah? Silakan. Reaksi keluarga Okey, baik, masa awal-awal lah minta kahwin, keluarga saya support je, belah lelaki support. Tapi untuk belah perempuan dia tak berapa nak support lah, biasalah sebab ialah bila seorang ayah dia nak lepaskan anak untuk dijaga oleh orang lain. Orang tu mampu ke apa ke semua tu kan. Muda lagi 22 tahun kan. Tak ramai yang setuju bila nak buat benda ni. Jadi 2-3 kali juga proses dia kita orang try pujuk. First, second, third kan. Untuk kali ketiga tu kita orang dah macam pasrah lah. Kalau tak dapat juga kita orang tunggulah lepas macam ayah dia suruh lah kerja dulu, ada rumah dulu, apa semua dulu kan. Lepas tu sebelum kita orang try tanya yang kali ketiga tu, kita orang perbanyakkan doa, kita orang perbanyakkan solat hajat dan pula time tu Ramadan kan. So rasa berkat sikit lah. Lagi berkaitan Ramadan tu. Lepas tu lepas habis semua tu dia proses tu berterusan lah. Tapi masa nak tanya untuk kali ketiga tu tiba-tiba family perempuan okey pula. Kita orang pula yang macam tak percaya sebab dari awal family dia memang macam tolak awal-awal lah. Bukan tolak awal, tolak mentah-mentah sebab macam kena tu dulu. Tapi untuk kali ketiga ni tiba-tiba macam ada orang tekan Swiss tau, macam terbuka hati tiba. Tiba-tiba Allah lembutkan hati family perempuan tu macam untuk dapatkan persetujuan tu. Kita orang macam serius lah. Okey. Kiranya macam awal-awal tu susah sikit lah kan. Masih ada penolakan daripada segi daripada pihak keluarga perempuan. Tapi akhirnya alhamdulillah kata Allah bukakan dan kata lembutkan hati dapat kata keluarga tersebut menerima kata untuk berkahwin awal. Alhamdulillah.
Jadi kata kepada anak muda yang sedang menonton kita punya live pada pagi ini, sekiranya anda nak berkahwin dan anda rasa bersedia, mungkin bolehlah mulakan dengan memujuk keluarga anda terlebih dahulu ataupun berbincang sebaiknya. Baiklah, okey. Kemudian benda yang halal elok diawalkan. Jadi pendapat saudara Lokman. Okey, apa rasanya kebaikan kahwin awal ni? Kita dah setahun betul dah mendirikan rumah Betul. tangga? Betul. Setahun. Jadi setahun. Jadi apa kita pendapat kita kahwin awal ni? Apa dia punya benefit dia, bestnya kahwin awal ni? Silakan. Okay, benefit dia. First and foremost lah, paling utamanya kita dapat halalkan hubungan kita. Bila hubungan kita halal ni, insyaAllah segala benda yang kita buat dengan dia, diberkati. Kita tengok muka dia, kita rasa dapat pahala. Dapat pahala. Rasa dapat pahala tu. Kita tengok muka dia, dapat pahala. Kita pegang tangan dia, dapat pahala. Kita bercakap dengan dia, layan dia dengan baik pun dapat pahala. Betul. Apa je tak dapat pahala kalau dengan isteri kan? Betul. Itu yang first, kita dapat halalkan hubungan kita. Lepas tu kita dapat peneman setia, ke mana-mana kita pergi ada je orang ikut. Ke mana-mana dia pergi ada je orang ikut kan. Jadi kalau contoh bagi yang selalu tengok movie seorang tu, tak adalah sendu dah lepas ni kan. Ada orang ikut kita. Ada peneman lah. Ada peneman. Peneman tu bukan dekat tempat movie je, bukan dekat mall je, tapi kat rumah pun ada peneman. Lepas tu ada pendengar setia, macam kita ada masalah ke apa kan, masalah dengan kerajaan ke, masalah dengan universiti ke, peperiksaan ke, kawan-kawan ke, ada orang yang kita boleh sharing kita punya masalah. Dia bezanya kita sharing dekat phone dengan bezanya kita sharing melalui orang tu face to face. Dia ada perbezaan di situ. Ada perbezaan dia. Orang kata human touch tu berbeza lah. Bila through call dengan depan-depan lain kan. Betul. Okey, terbaik. Okey. Terima kasih Saudara Lokman atas kata jawapan yang begitu padat lagi, yang kata memuaskan. Okey, jadi kita dah dengar kebaikan kahwin awal kan. Okey, dia halal, kata pahala dapat kan sebabkan kita bersama-sama dengan isteri dan sebagainya. Dan juga orang kata dapat kita dihadiri peneman dan juga pendengar setia. Kata kita boleh duduk di rumah, boleh bercerita, boleh ada peneman kan. Dan Saudara Lokman Hakim pun baru setahun mendirikan rumah tangga dan insya-Allah akan kata lalui orang kata fasa-fasa dalam rumah tangga tu akan datang insya-Allah. Baik, kita dah dengar orang kata kebaikan, kita dengar pula pendapat Saudara Lokman Hakim berkenaan dengan kekurangan bila kahwin awal. Kan orang kata macam kahwin awal ni kurang fun, masa dengan kawan kurang, kata rasa macam terkongkong. Jadi apa pendapat Saudara Lokman Hakim? Adakah benar pernyataan tersebut dan apa kata pendapat Lokman Hakim berkenaan keburukan ataupun kekurangan bila kahwin awal ni? Boleh share kan? Okay, faham. Sebenarnya bila timbul isu ni, kita kena pandang isu ni bukannya kita sebagai lelaki lah terkongkong, tapi sebenarnya tanggungjawab kita bila dah kahwin ni lagi besar daripada time kita bujang. Sebab masa kita bujang ni, contoh sekarang ni, kita kita apa orang kata berhidup ni untuk terutamanya untuk diri kita, untuk family kita, mak ayah kita kan. Jadi apa-apa benda yang kita buat kan, dia akan berorientasikan diri kita sendiri. Tapi apabila kita kahwin ni, dia akan berorientasikan dua orang, iaitu diri kita dan pasangan kita. Jadi pasangan kita tu ada hak untuk masa kita, sebab kita dah start daripada kahwin tu, kita kongsi kehidupan kita. Bukan kita kawal kehidupan dia, tapi kita kongsi kehidupan kita. Jadi bukannya tak boleh je lepak dengan member kan, tapi kena beringat sebab dalam masa kita tu ada hak orang lain juga, hak isteri kita, hak kita kepada dia, hak dia kepada kita dan hak bersama. Macam itulah. Faham. Okay, saya suka dengar pernyataan tersebut. Kita orang kata kongsi kehidupan, bukan kawal kehidupan, betul. Benda tu kita kena tanamkanlah sekiranya kita ingin mendirikan rumah tangga. Jangan nampakkan rumah tangga ni satu benda yang akan membuatkan kita lebih yang kata kurang fun. Sebaliknya kita lihat pada sudut tanggungjawab sebagai seorang kata dah mula menjadi seorang suami dan mungkin menjadi ayah kan.
Dan kita kena, benda tu kena kita terapkan bila kita nak mendirikan rumah tangga. Poin yang sangat saya suka pada hari ini. Tanggungjawab, kongsi, bukan kawal. Mungkin boleh jadikan tema tu. Okey. Jadi untuk seterusnya kita dengarkan pula sesetengah pasangan muda ni memilih untuk tidak mempunyai zuriat ketika belajar. Jadi apa perancangan ataupun pendapat Saudara Makim berkenaan dengan isu ini? Okay, isu perancangan untuk mempunyai zuriat ketika belajar. Pada pandangan saya lah, ini adalah, dia memang kita tak tolak rezeki bila kita dapatkan. Tapi kita perlu ada perancangan juga. Sebab zaman kita sekarang ni bukan seperti zaman dulu. Saya cakap secara umum lah, sebab zaman sekarang ni perbelanjaan dia untuk seorang untuk hidup pun dah tinggi. Tambah lagi 2 orang. Apatah lagi untuk apabila kita ada seorang anak nanti. Sebab anak ni makan perbelanjaan yang banyak, sebab ada pampers lah, susu lah, apalah, itu kena buat secara mingguan. Jadi kalau kita tak bersedia untuk semua tanggungjawab tu, dia akan mendatangkan banyak masalah. Bukan masalah kepada diri kita je sendiri, bukan masalah kepada isteri juga, tapi masalah kepada pembesaran anak tu sendiri. Nanti takut anak tu membesar dalam keadaan yang sengsara ataupun tak cukup. Kita kalau boleh nak sediakan kehidupan yang cukup untuk anak kita, untuk keluarga kita. Betul tak? Siapa je yang tak nak sediakan yang terbaik. Jadi pada pendapat saya itu benda yang bagus, sebab sebagai seorang mahasiswa, Fahmi sendiri, Fashli sendiri pun mesti dapat rasakan, betul tak? Macam kehidupan student ni dia macam susah nak dijangka. Sebab bila-bila masa je boleh dapat assignment, bila-bila masa je kena buat tu, kena buat ni. Jadi dia sangat tak stabil untuk kita sendiri. Kan nanti tengah stres buat assignment, lepas tu anak pula tengah bising anak lagi belakang. kan. Kalau fikir tu memang stres, boleh buat stres tu. Lepas tu isteri pula, abang anak ni bising buatlah something ke apa. Takut nanti snap habis. Maksudnya dah memang fikir benda tu, isu tu lah. Tapi overall dia tak semestinya tak boleh. Tapi kalau orang tu dah jenis yang memang semua benda dia boleh teraturkan, ni buat macam ni, no problem. It depends on the person lah. Depends on the person. Kata go for it lah. If let's say kalau boleh manage masa dengan baik ataupun kehidupan dengan baik, teruskan kan. Itu macam masing-masing. Tapi bagi pendapat Saudara Lokman, better lah tak ada zuriat ketika belajar. Macam tu. Buat masa ni better kita lah, merancang lah. Merancang tu tidak. Okay, baik. Jadi kata masih kita ikut individu lah, sekiranya dia ingin ada anak ketika belajar, itu terpulang kan. Tapi masing-masing kena kita muhasabah ataupun kira pro and cons dia macam mana kan. Dan betul kata pernyataan Long Hakim kena dengan perbelanjaan tinggi tu. Sebab saya sendiri kadang-kadang time adik dulu kecil yang kita belikan tolong pampers dengan susu kan. Harga pun pampers dengan susu, 2 barang saja. Kata bila combine kan jadi macam satu full set basket, orang kata keperluan barang masak, barang kering. Nak menunjukkan kata untuk penjagaan bayi sahaja amat tinggi kos dia. So benda tu yang kata setengah ibu bapa muda tak kata belum bersedia lah, orang kata dengan kata kos yang tinggi, orang kata gaji yang masih rendah kan, masih belum meningkat dan sebagainya. Benda-benda ni yang kita kena lihat lah. Lagi seorang pelajar, kata pendapatan pun tak menentu kan, banyak buat part time dan sebagainya. Itu benda-benda yang kira diambil kira lah sekiranya ingin kata berkahwin pada usia yang muda. Dan juga kata poin yang baik, kehidupan seorang pelajar tak dijangka kan. Assignment tiba-tiba, final exam, kita tak boleh expect sekiranya time final exam tu anak tak buat ni kan. Tak tantrum, tak throwing tantrum kan, macam menangis ke apa kan. Kita time final exam yang kata musim paling stres bagi seorang pelajar. Dan tarik baju kan. Betul. Time tu lah macam ada ni masalah pula kan. Tambah kat luar, internal, external punya masalah. Kalau fikirkan balik tu kata kena fikir 2 kali lah, 2-3 kali kan. Baik, jadi untuk kata berkenaan zuriat tu terpulang pada individu. Okay, itu konklusi dia. Dan untuk sebagai penutup lah pada hari ini, kita
Sebelum tu kita baca sedikit komen yang ada pada hari ini daripada Rosna Rus. Salam. Waalaikumsalam. Rosna Rus. Kemudian dari Colin John. OUM ada menawarkan belajar selepas kahwin. Oh, gelap belakang hujung tu. Jadi kepada yang viewer tu kalau macam berminat nak mengetahui lebih lanjut tentang OUM ni, bolehlah search di Google. Berkenaan, kata ada sahabat baik kita, viewer kita ada sharekan berkenaan dengan isu ni. Terima kasih banyak Colin John atas informasi tersebut. Okay, jadi sebagai penutup, kita ada dalam masa 5 ke 10 minit. Boleh tak kita berikan tips atau nasihat kepada anak muda di luar sana yang merancang untuk berkahwin pada usia yang muda? Dipersilakan. Tips ya, nasihat. InsyaAllah benda utama je lah, saya ada satu je benda nak pesan. Fikir masak-masak dulu, betul ke dah ready untuk nak kahwin. Dia bukan soal mampu dah, tapi dia bukan soal mampu dah, sebab kalau nak kahwin dah tu dah kena mampu lah, auto. Jadi ni tanya pasal kesediaan untuk hadir dalam kehidupan seseorang tu dalam keadaan susah ataupun senang. Time dia happy, kita dapat happy. Time dia sedih, kita pun kena sedih sekali dengan dia. Time dia kecewa, time putus asa, kita juga kena tahu, kena ada dengan dia, bukan orang lain dah. Bukan orang lain yang akan jadi hero untuk dia, tapi kita yang akan jadi hero untuk dia. Kalau dia sedih, kalau dia putus asa dengan orang lain, tak apa lagi. Tapi kalau dia putus asa dengan kita, kalau dia kecewa dengan diri kita, ada tak kemampuan untuk diri kita ni untuk kita betulkan balik keadaan tu? Macam mana kita nak betulkan balik keadaan tu? Cuba fikir balik macam tu. Lah, rasa komitmen untuk kita berkongsi perasaan kan. Sebab kita bukan nak kena fikir pasal nak happykan dia je, tapi nak bagi diri kita happy juga. Sebab ingat perkahwinan tu ada dua tangan lah, kira macam salam. Bukan tangan saya ni tak boleh salam kan, tapi tangan orang dengan tangan diri sendiri dengan tangan orang lain lah. Tapi point dia lah, better menyesal tu sebelum kahwin daripada menyesal selepas kahwin. Sebab lepas kahwin tak boleh ubah apa-apa dah. Kalau fikir, kalau ada second guess ke apa tu, baik fikir-fikir dulu. Sebab kena pastikan betul-betul aku nak kahwin, baru kahwin. Bukan aku nak kahwin je, aku boleh kahwin, aku mampu kahwin. Kena fikir juga semua tu. Betul. Jadi sedikit soalan lah, macam mana Saudara Long Hakim tahu yang kata isteri merupakan yang kata Didam Misal, she's the one. Boleh tak macam apa, buat istiharah ke apa kan? Mungkin ada anak muda di luar sana rasa macam aku nak kahwin tapi aku tak tahu dia ni sesuai ke tak kan, jadi isteri aku kan sebagainya. Macam mana Saudara Long Hakim tackle isu tu? Dia macam ni, dia salah satu kriteria dia, kriteria yang ada dekat isteri saya ni. Bila saya pandang dia je, saya rasa tenang. Bila saya pandang dia, sejuk mata. Nama dia pula kan Aini Sakinah kan. Apa maksud Aini Sakinah tu? Penyejuk mata. Penyejuk mata. Memang sesuai sangat dengan doa kata untuk suami isteri tu apa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun tersebut kan. Memang kena sangat. Gitu one of the traits lah yang ada pada isteri. Isteri nama apa? Aini Sakinah. Saya ucapkan tahniah juga kepada Aini Sakinah Long Hakim atas perkahwinan. Walaupun tahun lepas dah datang majlis. Boleh lepas ni termasuk gambar cik. Lagi lah untuk makluman view kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita berkenaan dengan tips-tips tadi kan, kita fikir masak-masak. Sekiranya macam betul kita dah ada idea ataupun niat nak kahwin awal tu, fikir masak-masak, berbincang dengan orang yang lebih tua. Kalau ada ibu bapa, bincang dengan ibu bapa dan sebagainya kan. Itu yang terbaik, berbincang dengan orang yang lebih berpengalaman. Kemudian kesediaan untuk berkongsi. Orang kata komitmen lah, senang faham. Komitmen tu kena ada. Kena persediaan untuk ada komitmen. Setengah orang ni dia nak bercinta je tapi tak nak ada komitmen.
tak nak ada kisah pasal perasaan orang, dia malas nak ni kan, tak nak invest masa dengan kata pasangan dan sebagainya. Jadi benda ni yang kena ada kesediaan dalam kata berkongsi perasaan dan menjadi, ayat tadi saya suka, menjadi hero kepada isteri kita kan. Benda tu kena ada tu bersama-sama. Sedih ke, gembira ke apa kan, semua kena ada dalam setiap tu. Dan jangan menyesal, menyesal sebelum. Betul. Macam tadi? Better menyesal sebelum kahwin dari menyesal selepas kahwin. Menyesal sebelum kahwin dari selepas kahwin. Sebab selepas kahwin tak boleh nak menyesal lah kan. Kita dah decide kan. Perkahwinan itu sendiri pun satu benda yang amat besar dalam kehidupan kan. Tak boleh buat main-main dah kan. Jadi kita fikir masa-masa, kita jangan menyesal selepas kahwin. Okey, alhamdulillah. Jadi kita punya sesi bual bicara kahwin ketika belajar telah sampai di penghujungnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panel kita, Saudara Loman Hakim dari Universiti Sains Islam Malaysia kerana bersama-sama kita pada hari ini untuk mengupas topik yang begitu menarik, insya-Allah buat viewer kita pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada yang menonton live kita pada pagi ini. Saya ucapkan tahniah lah sebab bersama-sama kami sehingga ke akhir rancangan. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama lagi pada rancangan yang akan datang dan terus kita mengikuti perkembangan di Facebook Mantap Share dan juga Kardok untuk mengetahui live yang akan datang. InsyaAllah kami akan memberikan konten yang terbaik untuk anda setiap hari. InsyaAllah bertemu lagi di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam.